Sebagai pembukaan untuk membicarakan tajuk kita pada hari ini, iaitu Tadabbur Asma'ul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim. Saya ingin menjemput Al-Fadil Tua Imam kita yang telah memimpin daripada awal bacaan doa untuk memimpin bacaan Asma'ul Husna. Dipersilakan. Masya Allah. Sebelum Ustaz memulakan, Subhanallah, sekarang masa kita lebih kurang dalam 8.40. Ada yang sampai pukul 7.40, betul? Sebelum pukul 7 ada yang dah sampai. Jadi dia dah duduk lebih kurang 1 jam dah. Sejam setengah dah duduk. Subuh sudah datang. Macam mana pinggang? Sudah patah belum? Sakit tak pinggang? Mungkin kalau kita rasa lebih selesa nak berdiri, kita berdiri. Ya, kita berdiri, tetapi sebenarnya terpulang. Siapa yang nak kekal duduk, duduk. Siapa nak berdiri dan sama-sama melantunkan ataupun membacakan Asmaulnya, silakan berdiri. Bolehlah kita rehatkan sikit pinggang, betul kan? Sebab nak terus, itu tujuan saya juga sebenarnya. Kita boleh, subhanallah. Okey, baru rasa lega sikit kan? Dijemput berdiri, daripada tadi keras saja. Okey, sebab kebanyakan daripada kita sudah pun menghafal Asma'ul Husna. Dan saya minta kita semua yang mana kita sedang berada di rumah Allah dan nak membicarakan tentang nama Allah, dan kita datang di sini adalah kerana pandangan rahmat Allah. Jika Allah tidak memandang kita dengan rahmatnya, mustahil untuk kita berada di rumahnya pada saat ini. Yang menjemput kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merujuk kepada hadis Nabi. Nabi bersabda, sesungguhnya mereka yang datang ke rumah Allah, iaitu masjid, bukannya di tanah suci saja kita sebut sebagai tetamu Allah. Nabi sebut mereka itu adalah tetamunya Allah, dan Allah lah yang berhak melayaninya. Maka kita sekarang adalah tetamu Allah di rumah Allah, dan Allah sedang melayani kita dengan rahmatnya, dengan pengampunannya. Itu hadis yang lain pula Nabi bersabda, mereka yang berdiam di rumah Allah, lalu malaikat mendoakan, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa tub alaih. 3 doa. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan terimalah taubatnya. Jadi Allah sedang memberikan kita hidangan. Kalau kita berjalan di rumah manusia melayani kita dengan hidangan makanan fizikal, lepas tu borak-borak. Tetapi di sini Allah menyediakan hidangan akhirat. Allah menyediakan kita hidangan nikmat-nikmat yang akan kita dapat di syurga. Kita dilayani oleh Allah dengan nikmat hati yang lapang, jiwa yang tenang. Kita akan merasa kedekatan dengan Allah. Sebab itu betulkan niat kita datang di sini mencari Allah. Datang di sini pada saat ini mengharapkan pandangan dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanyalah asbab sahaja. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama memuji Allah melalui namanya yang mulia ini. Hadirkan hati, bukan hanya pada lidah. Kerana Allah memandang hati kita sebagaimana sabda Nabi-Nya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang bermaksud Allah tidak memandang zahir kamu, tubuh badan kamu, harta benda kamu, tetapi Allah memandang hati kamu dan amalan kamu. Jadi sekarang soalnya adalah antara kita dengan Allah, bukan kita dengan orang kiri kanan sebelah yang dengar kita ingat tak ingat, hafal tak hafal Asmaul Husna tu. Suara kita sedap tak sedap, tidak. Sekarang selepas ini bila kita melantungkan setiap nama Allah Asmaul Husna, rasakan pada hati masing-masing kita sedang menyebut, memuji dan merasai setiap nama Allah tersebut. Jika dapat, mau pejam mata, pejam mata. Rasakan nikmat memuji nama Allah itu, dan biar ia menusuk ke dalam hati. Kalau nak menangis, silakan menangis. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang indah, nama-namanya yang mulia. Maka kamu mengadulah, memintalah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nabi bersabda, inna lillah tis'atun wa tis'ina isman. Bagi Allah 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang membacanya, yang menghafalnya, yang beramal dengannya, dia pasti akan masuk syurga. Maka tawaran yang sedang menanti kita sebentar nanti, ada tawaran tiket ke syurga. Tinggal lagi kita nak membacakan dengan hati atau dengan lidah sahaja. Jadi sebab itu saya mulakan dulu dengan sedikit tazkirah, peringatan sebelum ustaz kita memimpin, supaya bacaan Asmaul Husna kita sebentar nanti adalah yang terbaik dalam seumur hidup kita. Dan anggaplah itu kesempatan terakhir untuk kita menuturkan dan membacakan Asmaullah yang mulia ini di rumahnya, di hadapannya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dipersilakan Ustaz. Masya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القائل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المذل البارئ جافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, sebentar. Tuan Imam, boleh tak Tuan Imam pimpin kita untuk zikir Ya Rahman Ya Rahim saja? Tuan Imam ada tak lagunya? Bukan lagu, nada lah. Boleh? Cuba. Saya pernah masa tu dalam umrah. Kemudian yang ikuti umrah tu adalah salah seorang ulama yang alim, yang soleh, yang sangat zuhud daripada Thailand. Kami bukanlah mengenali sangat, tapi baru kami tahu dalam jemaah tu ada seorang orang alim. Kemudian bila ditanya tentang nama Allah Asmaul Husna, manakah nama Allah yang kita banyakkan nama Allah Asmaul Husna 99? Jadi mana satu yang kita nak jadikan sebagai satu amalan harian ataupun menjadi keutamaan? Lalu beliau menyebutkan tentang nama Allah, dua nama Allah yang terawal itu, iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beliau menjelaskan kedua nama ini meliputi semua nama-nama yang lain. Kerana Allah Ya Rahman Ya Rahim lah Allah berikan kita rizki. Kerana Allah Ya Rahman Ya Rahim lah Allah berikan kita penjagaan, keselamatan, perlindungan dan semuanya. Lalu beliau pun memimpin dalam bas tu lagu Ya Rahman Ya Rahim sehingga kami tidak mampu menahan. Yang lelaki yang perempuan semua menangis teresak-esak. Walaupun hanya dua nama ini yang diulang-ulang. Saya bukan reti, pandai sangat nak menzikirkan nama Allah Ya Rahman Ya Rahim dengan begitu indah. Saya pasti Ustaz kita boleh. Seingat saya lebih kurang begini bunyi dia. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Lebih kurang begitulah. Jadi saya minta Ustaz pimpin, mungkin ada dengan nada sendiri. Kita cuba menghayati dua nama ini, sebab dua nama ini yang kita akan kupas. Silakan Ustaz. Boleh. Silakan Ustaz. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. rasai kasih sayang Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Allah amat menyayangi kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Dialah yang maha penyayang dan pengasih. Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Dialah yang maha mencintai hamba-hambanya. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, kami datang kepadamu, Ya Allah. Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Kami ingin mencintaimu, Ya Allah. Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Kami ingin mengenalmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Kami ingin kembali kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Kami ingin bertemu denganmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Di syurgamu, Ya Allah. Allah, Ya
Ya Allah Ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah, dijemput untuk semuanya duduk. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat untuk memujinya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita hari ini untuk kita belajar lagi mengenal dan mencintainya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemampuan untuk bersujud dan bersyukur kepada Allah pada hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita di antara hamba. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebaik-baik umat di antara sekalian manusia, yang mana kami akan bersama-sama di akhirat kelak bersama dengan Rasul kami. Dan kamilah umat yang pertama yang akan dihisab. Dan kamilah umat yang pertama akan namun Engkau tetap mendahulukan kasih sayangmu, kemaafanmu. Maha puji bagimu ya Allah yang sabur yang maha sabar. Engkau begitu sabar dengan kami ya Allah. Sabar menunggu kami pulang kepadamu. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang mulia, yang indah, Asmaul Husna. Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Allahu Akbar. Jadi perintah berdoa dengan nama Allah Asmaul Husna adalah perintah Allah. Allah sendiri memerintah dan menyuruh kita bila berdoa mesti menyebut nama-namanya yang mulia. Jadi di sini antara kaifiat, kaedah berdoa dengan Asmaul Husna, para ulama menggariskan kaifiat ataupun kaedah. Kita menyesuaikan nama Allah dengan hajat kita. Contoh, kita perlukan apa wahai muslimat sekalian? Kita mengharapkan suami menghargai kita. Ini contoh. Jadi nama Allah yang mana yang kita nak minta dengan Allah supaya suami kita ini jadi prihatin, jadi seorang yang pandai menghargai? Nama Allah yang mana? Antaranya adalah nama Allah Ya Syakur. Allah yang maha Ya Syakur, Allah yang maha bersyukur. Tidak, Allah yang maha memberikan hamba-hambanya supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tetapi bolehlah kita sebutkan Allah yang maha mensyukur, ataupun Allah yang maha Ya Syakur, Allah yang maha bersyukur, mensyukur, menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Kita sebut nama Allah Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur. Ya Allah yang maha memiliki kesyukuran. Maka ya Allah, jadikanlah diriku hambamu yang bersyukur. Dan jadikanlah suamiku hambamu yang bersyukur. Dan jadikanlah suamiku menjadi hambamu yang menghargaiku ya Allah. Apa kaitan syukur dengan hargai? Kerana di sana ada hadis Nabi SAW. Man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, tidak hargai manusia, dia sebenarnya tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Faham? Kerana apa? Kita manusia mustahil hidup seorang. Kita ada sekeliling kita. Kita tidak berterima kasih kepada ibu ayah umpama kita tidak berterima kasih kepada Allah. Kerana manusia adalah perantaraan nikmatnya Allah kepada kita. Allah memberi kita nikmat melalui perantaraan manusia sekeliling. Apabila suami tunjukkan kasih sayang kepada kita, ketika itu sebenarnya kita harus merasai Allah sedang memberikan kasih sayangnya kepada kita melalui suami. Allah sedang menyantuni kita melalui anak yang menyantuni kita. Kita pergi bertamu di rumah orang dan tuan rumah itu melayani kita dengan makanan yang sedap-sedap. Sebelum kita memuji tuan rumah, baiknya kamu, susah payah kamu masak, kamu ini memang sangat penyantun.
Oh, saya belajar daripada kamu bagaimana nak menyantuni tetamu. Patutlah kamu ini kaya raya, kamu sangat menghormati tetamu. Ya, betul. Kita boleh puji manusia kerana akhlaknya yang baik. Tetapi saat itu sebenarnya kita perlu ada connection dengan Allah. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Allah yang Maha, Ya Halim yang Maha Penyantun. Engkau sedang menyantuniku melalui tuan rumah ini, Ya Allah. Yang sedang harus kita rasai adalah merasai kasih sayang Allah melalui tuan rumah. Jika Allah tidak mengizinkan semua itu tidak berlaku. Jika Allah tidak berikan dalam hati tuan rumah ini keinginan dan kekuatan semangat dia nak santuni kita, dia tidak akan mampu melakukannya. Kadang-kadang kita tengok ada ibu kucing yang sangat menyayangi anaknya, dijaga, dijilat, sanggup jilat kotoran anak, sanggup gonggong bawa anak ke mana-mana, nak lindungi. Kita pun kata penyayangnya kucing ni. Tetapi ketika itu kita memuji nama Allah Ya Wadud, yang Maha mencintai, maka Allah memberikan cintanya kepada binatang tersebut. Lalu binatang itu boleh berkasih sayang. Ini ada hadis Nabi SAW berkaitan dengan sifat Allah Ya Rahman Ya Rahim yang kita nak bicarakan ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 sifat rahmat. Rahmat itu terbitan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat rahmat Allah. Nabi bersabda, Allah memiliki 100 rahmat ataupun 100 kasih sayang. Dan Allah memberikan satu kasih sayangnya di dunia, dan Allah menyimpan 99 kasih sayangnya ataupun rahmatnya untuk diberikan di akhirat kelak. Dapat tangkap tak apa saya sampaikan ni? Allah memiliki berapa? 100 rahmat. Dan Allah menggunakan ataupun Allah menurunkan satu sahaja rahmatnya di dunia yang membuatkan Nabi kata binatang-binatang buas pun boleh berkasih sayang. Seluruh binatang termasuk binatang buas boleh berkasih sayang, dan seluruh makhluk boleh berkasih sayang hanya dengan satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. Dan Allah menyimpan 99 rahmat untuk diberikan di akhirat kelak. Maka hakikat sebenarnya yang kita duk berkasih sayang suami isteri, ada jutaan, ada bilion manusia sedang berkasih sayang sekarang. Tidak terhitung trilion atau zilion binatang-binatang yang sedang berkasih sayang. Daripada dulu sejak Nabi yang pertama, manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang berkasih sayang, semua itu di bawah satu sahaja rahmat Allah. Nak kata betapa luasnya rahmat kasih sayang Allah. Dan Allah simpan 99 untuk diberikan di akhirat kelak. Sebab itu, subhanallah, kita mengharapkan Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya di akhirat kelak. Akhirnya kita akan masuk ke dalam syurga dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi ini dalil yang jelas yang kita boleh faham. Cara beramal dengan Asmaul Husna adalah kita boleh memilih mana-mana nama Allah yang berkait dengan hajat kita. Contoh yang lain adalah, ini pengalaman saya masa tu saya pergi ke satu negeri namanya Pahang. Semua tahu Pahang ya? Negeri yang antara yang terbesarkan di Semenanjung. Lepas tu saya habis ceramah, ini cerita 4 tahun 5 tahun yang lepas. Saya habis ceramah di satu tempat. Kemudian penganjur tu jemput, dia kata, Ustazah, saya mahu bawa Ustazah ke satu rumah yang mana dikatakan ini adalah wali Allah. Jangan salah faham bila saya sebut wali Allah. Kalau kita merujuk pada kitab Muktabar Perbincangan Ulama, siapakah waliullah? Waliullah tidak pernah putus, tidak pernah hilang bumi ini daripada para wali Allah. Di kalangan kita ini ada wali-wali Allah. Siapakah wali Allah? Ulama menyebutkan secara umum, wali Allah adalah mereka yang menjaga agama Allah. Wali kalau wali ayah kepada anak, penjaga kepada anak kan, wali nikah. Allah Al-Wali, Allah yang maha menjaga. Agama ini ada penjaga-penjaganya. Ulama menyebutkan siapakah penjaga agama Allah, iaitu mereka yang taat kepada segala perintah Allah dan yang meninggalkan larangan Allah, dan mereka yang sentiasa berusaha menyebarkan kebaikan
dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau kita tidak mampu masuk golongan yang kedua yang menyebar dan mencegah, cukup kita jadi orang yang sangat menjaga batasan-batasan, tidak melanggar batasan Allah dan taat kepada perintah Allah. InsyaAllah kita adalah di kalangan waliullah, orang-orang yang menjaga agama Allah. Nabi SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Itu daripada nama Allah Ya Hafiz, Allah yang maha menjaga. Nabi bersabda yang bermaksud, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah akan berada di hadapanmu. Membawa maksud Allah sangat dekat denganmu. Wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Sekiranya kamu meminta dengan Allah, kamu ingin meminta sesuatu, minta dengan Allah. Sekiranya kamu berdoa, maka kamu berdoalah dengan Allah. Apa maksud kita jaga Allah, lalu Allah menjaga kita? Maksudnya adalah kita menjaga hak Allah. Apa Allah perintah, kita buat. Cek sekarang, apa lagi perintah Allah yang belum kita buat? Segala yang Allah larang, kita tinggalkan. Cek, apa larangan Allah yang masih kita buat setiap hari? Antara yang paling susah manusia nak tinggalkan adalah dosa berkait dengan mengata hal keburukan manusia lain. Betul atau tidak? Dosa nak tinggalkan mengata suami. Lagi-lagi masa ada masalah dengan suami, rasa nak mengata je suami tu, dengan kawan, dengan adik-beradik, dengan mak, dengan alasan meluah masalah, kita buka aib suami. Rasa nak mengata adik-beradik, kita kecil hati dengan kakak, kita nak mengata kakak kita dengan adik. Rasa nak mengata menantu, memang Allah uji ibu-ibu sekalian yang ada menantu. Menantu tu dididik, dibentuk oleh acuan orang lain. Takkan boleh mengikut kehendak kita dalam tempoh setahun, 2 tahun. Sudah tentu perangai akhlak dia daripada rumpun yang berbeza. Kadang nak mengata anak-anak sendiri, tak puas hati dengan anak nombor 3, telefon anak nombor 1. Saya bukan kata totally semuanya salah. Kalau ibu ni perlu bincang, nak tanya pendapat boleh. Tetapi sekadar nak meluah, nak puaskan kehendak hawa nafsu, sedap rasa buruk-burukkan, sebut keburukan sampai kata-kata kita itu dibimbangi mengandungi doa yang tanpa sedar. Allahu Akbar, inilah yang paling payah. Sebab itu Nabi sebut an-namimah la yadkhulul jannah. Ui, takut. Nabi sebut apa? Pengadu domba tidak masuk syurga. Dan antara azab kubur yang disebut dalam hadis Nabi yang jelas, 2 azab kubur yang pernah ditanya. Subhanallah, apabila Nabi melewati satu kubur yang mana Nabi menyebutkan ahli kubur itu sedang diseksa, lalu ditanya disebabkan apakah, Nabi sebut 2. Tidak menjaga yang pertama, istinja. Sebab tak jaga istinja tu menyebabkan solat kita tidak sah kan? Tak jaga istinja. Ramai selepas buang najis, dia tak istinja betul-betul. Sunatnya kita berdehem semua tu ada sebab. Sebab banyak najis tu keluar bila solat. Itu cerita istinja lah. Yang kedua adalah kerana mengadu domba. Adu domba ni jadi biasa dalam kalangan masyarakat kita. Jika kita merasakan nama Allah Ya Syahid yang maha menyaksikan, Allah Ya Basir yang maha melihat, Allah Ya Hasib yang maha menghitung, Allah akan hitung setiap patah perkataan kita. Kita bercakap tentang keburukan manusia-manusia lain yang tak ada hak kita nak bercakap, yang tidak ada kepentingan, yang tidak ada manfaat. Jika kita bercakap tentang seseorang ada tujuan yang jelas, yang benar, maka dipersilakan. Contoh Tuan Hakim, memang dia kena dengar pun penjelasan daripada perbicaraan, maka kadang-kadang dibuka aib. Bukannya ketika itu hanya dituntut, memang perlu buka permohonan fasakh. Isteri kena cerita kenapa dia mau fasakh. Jadi isteri tak boleh cakap, yang Arif, saya tidak boleh buka aib suami saya, tapi saya mau fasakh. Okey, apa sebabnya puan? Kena kasih tahu. Saya tidak boleh buka aib. Kalau gitu puan sila balik. Ya, ini tempatnya diminta, perlu
perlu dibuka dengan tujuan apa? Untuk jaga mudarat, untuk maslahah. Sebab itu kalau nak bicarakan pasal ni memang luas lagi lah. Cuma nak sebutnya tuan-puan sekalian, Masya Allah, bila kita belajar Asma'ul Husna, kita mula menanam dan keyakinan kita semakin naik bahawa Allah yang maha melihat, Allah maha menyaksikan, dan Allah yang maha menghitung segala apa yang kita cakap. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Tadi saya cakap ada cerita je, tapi cerita saya tak habis. Pasal wali. Pasal wali tu. Kemudian dia ajak dan dia bawa, rupanya hamba Allah ini memang alim ulama yang telah sangat tua. Mereka pun kenalkan ustazah ini alim ulama lama di Pahang ustazah. Wallahu alam, saya tak tahulah tuan guru tu masih hidup atau tidak. Mungkin dah pergi, dah wafat, dah meninggal, saya tak pasti. Nantilah saya cek balik. Saya pun tak ingat dah nama siapa, sebab dia dalam kampung macam tu. Kemudian umur mungkin lebih kurang 80 lebih. Ahli keluarga sebut, Masya Allah ustazah tidak pernah berhenti lidahnya daripada zikrullah, bangun malam memuji Allah. Memang dia sudah tak mampu nak mengajar lagi. Kemudian bila kita duduk dekat, saya tanya dia soalan. Sebab ayam minta ustazah kalau ada nak tanya apa-apa kepada tuan guru. Saya pun kata, tuan guru, saya mahu tanya, apakah amalan? Hari ini ramai sangat orang ada masalah rumah tangga, dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan keluarga. Amalan apa tuan guru? Sebab kesannya sangat dahsyat kepada masyarakat. Masyarakat semakin goyah, semakin lemah bila hancurnya sebuah rumah tangga. Lalu subhanallah, tuan guru ni bagi dua nama Allah Asma'ul Husna. Dua nama Allah Asma'ul Husna untuk diamalkan. Dan dua nama Allah ini adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam ayatul Quran. Dalam ayatul Quran. Ayat mana? Agak-agak, siapa tahu ayat mana? Ayat daripada surah At-Taubah ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Tetapi ketika ini tuan guru tak bacakan ayat firman Allah ni. Tapi selepas itu baru saya faham, subhanallah, dua nama Allah ini, walaupun kita bukan fokus Ar-Rahman Ar-Rahim lagi, dua nama Allah ini adalah sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkait dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dua nama Allah yang diberikan oleh tuan guru ni masa tu, dia kata macam ni. Dia kata, ustazah, amalkanlah dan suruhlah orang-orang yang bermasalah itu, siapa-siapa saja, beramal dengan nama Allah Ar-Rauf Ar-Rahim. Ar-Rauf Ar-Rahim. Kita biasa dengar ramai yang menyarankan baca Al-Latif, ya Allah ya Latif, ya Latif, supaya lembut. Ya, silakan beramal. Ya Rahman, Ya Rahim, silakan beramal. Tapi jarang nak jumpa bila ada guru-guru ni menyarankan kita beramal dengan nama Allah Ar-Rauf. Ya Rauf, Ya Rauf. Apa maksud Ar-Rauf? Cuba kita buka kitab kita ni, cari nama Allah Ar-Rauf. Nama Allah yang keberapa tu Ar-Rauf? Cuba cari kat daftar isi muka surat. Nama Allah yang ke-43, 83 muka surat. Masya Allah, saya belek untuk kali, saya belek terus terbuka pada nama Allah Ar-Rauf. Masya Allah, saya tak tanda pun, tapi Allah beri kemudahan. Apa maksud Ar-Rauf di situ? Muka surat 209. 209. Ar-Rauf maksud dia apa? Allah yang maha belas kasihan.
Allah yang maha belas kasihan. Lepas tu Tuan Guru ni pun jelaskan, Ar-Rauf, Allah yang maha belas kasihan. Zikir nama Allah Ar-Rauf sebanyak-banyaknya. Kemudian mintalah dengan Allah supaya Allah beri rasa belas kasihan dalam hati manusia-manusia yang bermasalah tu. Contohnya, Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rauf, Ya Rauf, Ya Allah yang maha belas kasihan. Berikanlah dalam hati suamiku rasa belas kasihan kepadaku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rauf, berilah rasa belas kasihan dalam hati isteriku, supaya dia tidaklah bebel panjang lebar, Ya Allah. Aku sudah penat, Ya Allah. Sudah tua kena bebel lagi, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rauf, yang maha belas kasihan, Ya Allah. Berilah dalam hati anak-anakku rasa belas kasihan kepadaku, Ya Allah. Aku sudah penat, Ya Allah. Mereka tu dah besar, kalau balik mau juga saya masak. Saya penat, Ya Allah. Mereka pandai, Ya Allah, buat ayat rindu masakan ibu, Ya Allah. Contoh, ya, contoh. Sebenarnya Tuan Guru ni cakap, dia tak bagi contoh tu. Itu saya bagi contoh. Dia cakap begini, punca manusia tidak berkasih sayang sebab tak ada belas kasihan dalam hati mereka. Punca isteri menyakiti hati suami sebab tak ada belas kasihan pada suami itu. Suami tidak bertanggungjawab sebab tak ada belas kasihan. Sama juga anak-anak yang menyakiti hati ibu ayah sebab dia tidak ada rasa bersalah, tak ada kasihan pada ibu ayah. Yang ini hari ini manusia mula hilang, iaitu rasa belas kasihan. Subhanallah. Ketika itu saya dengar, Ya Allah, jarangnya nama ini diberi perhatian untuk jadikan amalan. Allah Ya Rauf, Allah yang maha belas kasihan. Sebenarnya kerana nama Allah Ar-Rauf inilah kita masih boleh hidup elok-elok pada saat ini. Dan kita boleh dipilih oleh Allah berada di rumahnya kerana belas kasihan. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW berkait dengan belas kasihan ni. Masya Allah. Ini berdasarkan firman Allah surah Al-Fatir ayat 45. Tidak ada dalam buku ni, muslimin muslimat. Ini saya bacakan daripada sumber yang lain. Surah Al-Fatir ayat 45, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kalau sekiranya Allah menyeksa manusia disebabkan perbuatannya, nescaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini suatu makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah menangguhkan azab kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Faham atau faham si? Faham si tak faham? Betul. Faham si. Apa yang Allah sampaikan? Saya ulang lagi sekali, Allah berfirman, dan sekiranya Allah menyeksa manusia disebabkan perbuatannya, nescaya dia tidak akan meninggalkan di atas muka bumi suatu makhluk yang melata pun. Jika Allah menyegerakan penyeksaan di setiap perbuatan buruk makhluknya di muka bumi, maka atas muka bumi ini tidak ada makhluk satu pun. Semua dah mati kena seksa. Semua mati kerana azab. Jika Allah menyeksa manusia disebabkan perbuatan, tak ada manusia, semua kena seksa. Tetapi Allah berfirman, tetapi Allah menangguhkan penyeksaan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah melihat semua. Bukan Allah tak nampak perbuatan buruk kita. Muslimat dan muslimin, perbuatan buruk yang saya sebut tadi, ghibah, iaitu mengumpat. An-namimah, iaitu adu domba. Biasanya perbuatan buruk ni perempuan ke lelaki? Perempuan. Sama je. Cakap sama tu dengan memek muka, sama je. Dulu mungkin perempuan, sekarang macam sama je Ustazah. Saya kan, orang perempuan bila jumpa sama-sama dia berhati-hati, bahaya. Daripada mula tak bercerita pasal orang, lama-lama lagi berjumpa 2 jam, 3 jam, dia mula masuk macam-macam topik. Tetapi saya melihat bahaya pada hari ini lelaki ada di media sosial.
Lelaki kalau keji-mengkeji, hina-menghina, mengata orang di media sosial, mereka jagung. Minta maaf, saya sebut begini. Pasal politik ke, ataupun pasal isu khilaf agama ke, isu apa pun, sampai kita tengok mereka bergaduh tu, macam seolahnya tak rasa takut langsung. Macam tidak ada yang mencatat apa yang mereka tulis tu. Seolah tak ada malaikat yang melihat. Seolah Allah tidak melihat. Allah tidak memandang apa yang mereka sedang buat. Sebab bila saya tengok pada topi-topi panas, kebanyakannya komen lelaki. Perempuan takut nak masuk sebab benda tu berat. Perempuan mungkin ada di gosip-gosip ringan. Tentang artis, tentang ini ramai perempuan. Tapi topik-topik yang begini saya tengok. Isu khilaf agama, khilaf ulama' ni. Ui, dahsyat. Dahsyat sangat. Maksudnya adu domba dan mengumpat hari ini adalah makanan biasa. Ini adalah satu maksiat yang paling susah nak ditinggalkan. Walaupun orang yang mengata mengumpat itu tutup aurat elok, pakai kopiah, pakai serban, belum tentu boleh tinggalkan dosa besar ini. Betul atau tidak? Allahu Akbar. Kadang-kadang wanita tu nampak soleh, ingatkan berzikir, rupanya mengumpat. Contohlah di masjid, pakai kain telekung dalam wuduk, hadap kiblat di rumah Allah. Lepas tu duduk sebelah kawannya. Masya Allah. Mula borak tanya khabar. Lepas tu macam mana menantu tu? Yang mana satu? Yang itulah yang kamu tidak suka tu. Dia macam mana sekarang? Sudah berubah. Kamu jangan sebutlah dia. Geramlah perangai dia tu. Tak berubah-ubah lagi. Kenapa? Apa yang dibuat lagi pada kamu? Ya Allah, di rumah Allah dalam kain telekung, orang nampak, ui, sedang bicarakan tentang akhirat. Sebab apa? Nampak bisik-bisik kan? Yalah. Lepas tu muka nampak khusyuk, bersungguh-sungguh. Ingat tentang muhasabah dosa ke apa? Sebab di rumah Allah, dua-dua pegang tasbih. Dua-dua pegang tasbih. Tak nampak buat maksiat, tak nampak. Kalau dia dah aurat di luar sana, nampak maksiat. Kalau buat perbuatan mungkar yang jelas tu nampak maksiat. Tapi ini tak nampak maksiat. Dua-dua nampak solehah. Ya. Siapa yang datang rumah Allah? Orang yang baik kan. Tapi ujian. Lidah ini ujian yang berat. Bayangkan ahli neraka. Kalau boleh gosip lah. Ahli neraka boleh gosip. Boleh bercakap. Boleh berbual. Tak tahulah. Rasanya ahli neraka tak boleh nak berbual. Saya bagi andaian saja kalau boleh berbual. Makcik ni, seorang makcik ni tanya ahli neraka, lelaki muda, kenapa kamu masuk neraka? Aku ada merompak dulu, ada bunuh orang juga, beberapa orang, patutlah kamu dalam neraka. Habis tu makcik kenapa dalam neraka? Tak ada sih, tak ada apa-apa sangat, ngumpat je. Ngumpat je. Sebab apa? Kita tak rasa dosa mengadu domba, mengumpat ini besar. Sebab tidak ada orang yang dibawa ke muka pengadilan. Ini Tuan Hakim dosanya mengumpat. Dia ini ketua mengumpat. Kalau dia datang, semua orang akan ngumpat sama. Ada orang yang macam ni. Dia datang, orang dah tahu cerita apa pula hari ini dia ni. Tapi ada orang, kalau dia datang, orang diam. Sebab orang tahu dia tak suka dengar cakap pasal orang. Orang sedang ngumpat, tiba-tiba boleh diam. Kalau kita dapat jadi orang seperti ini. Saya ada jumpa orang seperti ini. Masa saya kerja-kerja dulu di agensi kerajaan. Memang banyak gosip-gosip. Tapi ada hamba Allah wanita ni, kalau dia datang, orang semua terus diam. Dia macam mana pun ada masalah, ada ujian. Kadang saya cuba nak cuit-cuit supaya dia nak ngumpat sama saya. Bukanlah dia teruk kena apa semua. Saya macam, ya kak, sian akak kan. Kalau saya jadi akak, dia pun terus buat macam ni. Asma, jangan. Walaupun dia layak sangat nak meluah, dia sedang menghadapi ujian yang berat daripada bos dia yang akhlaknya buruk, tapi dia tetap tidak cakap buruk. Paling kuat pun, paling dia rasa macam sedih sangat pun, dia akan minta dengan saya, Ustazah Asma, saya minta izin pergi ke masjid sekejap. Dia akan pergi ke masjid, boleh jadi dia solat, lepas tu dia datang, dia tenang balik. Mahu dengar saya duduk sebilik dengan dia bertahun-tahun. Dia sudah pun meninggal dunia. Dia adalah kakaknya kepada Ustazah Nur Hafizah Musa. Dia adalah namanya Ustazah Nur Hayati Musa, kawan baik saya.
Ya, kakak kak cik. Banyak akhlak dia yang, dan dia meninggal dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ibu, ayah ada di sisi, suami, semua anak-anak, semua adik-beradik ada. Kemudian di hujung-hujungnya, bukan orang yang mendoakan, dia tidak henti-henti mendoakan orang keliling. Tinggal beberapa minit, saat nafas yang terakhir sebelum dia menghembuskan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saat itu ibu, ayah dengan air mata semua menyebutkan, ya Allah, aku redha segalanya tentang anakku. Suaminya pula kata, ya Allah, aku redha dia sebagai isteriku, anak-anak pula. Dan dia meninggal dan saya salah seorang yang memandikan jenazahnya. Saya menyaksikan akhlaknya yang mulia, sangat menjaga lidah. Macam mana air mata dia mengalir kerana sakit pada manusia, dia hanya, Asma, jangan Asma, tak apa, akan nak pergi sekejap. Sebab dia di bawah saya ketua, saya pegawai dia. Masya Allah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Akhirnya kita sedar sekarang perjuangan kita sebenarnya bukan melawan ataupun kita sedih dan duka cita dengan orang keliling. Tetapi ujian besar adalah hawa nafsu kita, diri kita yang ada di dalam. Masya Allah. Okey, masa kita sebenarnya sudah habis. Sepatutnya kita selesai pukul 9.30. 9.30. Sekarang 9.40. Jadi saya minta izin lebih kurang dalam 10 minit lagi, bolehkah? 10 minit. Boleh ya Datuk Temenggung? Boleh ya, insya-Allah. 10 minit lagi, insya-Allah. Datuk buat begini. Ini tandanya 1 jam lagi. Tak ada, insya-Allah. Tak boleh lama ya. Kita pun ada agenda seterusnya. 5,000 lebih yang turut hadir, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, sekarang muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi kita dapat cerita yang saya sebutkan tadi, Tuan Guru, dia mengajar kita 2 nama Allah Asmaul Husna, iaitu nama Allah Ar-Rauf dan juga Ar-Rahim. Itu kan daripada dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang yang beriman dia sangatlah penyayang, dia sangat belas kasihan dan dia sangat belas kasihan dan dia sangat penyayang. Subhanallah. Jadi itu 2 sifat Rasulullah yang Allah declare ataupun Allah bagi tahu, yang Allah rasmikan. Antara akhlak Nabi SAW adalah Ar-Rauf Ar-Rahim, Maha belas kasihan dan Maha penyayang. Masya Allah. Insya Allah seterusnya, sebagai tutup ni, hujung-hujung ni, kita akan sama-sama membacakan. Boleh jadi di antara kita inilah kali pertama dia akan membacakan doa yang Nabi ajarkan dengan nama Allah Asmaul Husna. Selepas ini jika dapat, insya Allah ini pun ada di dalam kitab kita. Tapi kita tak sempat nak bedah kitab kita pagi ini. Ini adalah doa yang diberikan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti sebab dia agak panjang, siapa yang nak rakam pun boleh. Nanti mungkin balik kita boleh tengok balik sampai kita hafal doa Asmaul Husna yang Nabi ajarkan ini.
Sebelum itu saya baca dulu matan hadis ini. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sekali-kali seseorang ditimpa kesusahan ataupun kesedihan lalu dia mengucapkan doa yang berikut. Kita belum baca lagi, nanti kita akan baca sama-sama. Lalu melainkan Allah akan menghapuskan kesedihan dan kesusahannya, dan Allah akan menggantikannya dengan kegembiraan. Ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh mempelajarinya? Rasulullah SAW menjawab, benar, dianjurkan bagi orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya, untuk belajar dan untuk beramal. Jadi apa yang Nabi sampaikan, Nabi kata tidak ada orang yang ditimpa kesusahan dan kesedihan lalu dia mengucapkan doa sekian, melainkan Allah akan menghapuskan kesedihan dan kesusahan dan menggantikannya dengan kegembiraan. Ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh pelajarinya? Lalu Rasulullah menjawab, benar, dianjurkan bagi setiap orang yang mendengarnya mempelajari dan beramal dengannya. Jadi apakah doa itu? Sama-sama ikut. Kita tadah tangan. Ini doa daripada hadis yang sahih Nabi ajarkan, tetapi jarang kita dapat peluang untuk belajar dan beramal. Sekurang-kurangnya hari ini kita telah kali pertama beramal dengannya dan ia bukan kali terakhir. Dan sekurang-kurangnya kalau ia kali terakhir, adalah seumur hidup sekali kita bacakan doa yang Nabi ajarkan ini. Okey, saya baca, semua ikut sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Ibnu abdika, anak kepada hamba-Mu. Ibnu amatika, anak kepada hamba perempuan-Mu. Nasiyati biyadika, ubun-ubunku berada dalam genggaman-Mu. Madin fiyya hukumuka, keputusan-Mu berlaku kepadaku. Adlun fiyya qada'uka, keadilan belakalah yang Engkau tetapkan atas diriku. As'aluka bikulli ismin huwalaka, aku bermohon kepadamu dengan menyebut semua nama yang menjadi milik-Mu. Samaita bihi nafsaka, yang Engkau namakan dirimu. Au anzaltahu fi kitabika, yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang daripada hamba-Mu. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaib indaka, atau yang Engkau menyimpannya di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran yang agung sebagai penghibur kalbuku. Wajila'a khuzni, pelenyap dukaku. Wadhahaba hammi, dan penghapus kesusahanku.
Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya kita tidak sempat mengupas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masa telah pun habis. Walau bagaimanapun sebenarnya perbicaraan kita tadi daripada awal sampai akhir sebenarnya berkisar tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah yang Maha Pengasih dan juga Penyayang. Saya bacakan satu lagi hadis Nabi yang menjelaskan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika makhluk Allah yang besar-besar berkata kepada Allah. Antaranya adalah langit berkata kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku menghampap manusia ini, ya Allah." Kerana Allah bertanya, "Kenapa wahai langit kamu mahu hampap manusia?" Kerana mereka makan rizkimu, ya Allah. Mereka menikmati nikmatmu, tetapi mereka tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Lalu laut pula berkata, "Ya Allah, izinkan kami menenggelamkan manusia ini, ya Allah." Kenapa wahai laut? Kerana mereka makan nikmatmu, tetapi mereka tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Lalu gunung ganang pula berkata, "Ya Allah, izinkanlah ya Allah kami hampap manusia ni." Rupanya makhluk-makhluk besar keliling kita ni geram tengok manusia, geram tengok kita. Semua jawapan yang sama. Kemudian Allah berfirman, "Sekiranya kamu menciptakan mereka, kamu juga mencintai mereka." Allahu akbar. Dalam sekali maksudnya. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tidak ada yang lebih menyayangi kita melebihi Allah. Tidak ada yang menjaga kita melebihi Allah. Tidak ada yang memahami kita melebihi Allah. Tidak ada yang lebih faham perasaan kita, kesedihan, kesakitan, kelukaan kita melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita, dia paling tahu tentang kita. Dan apabila kita sedih, kita berduka, Allah paling tahu bagaimana untuk merawat kita. Kita sendiri tak tahu, kadang-kadang kita sebut, "Saya tak faham lah, saya tak faham dengan perasaan saya." Macam tu kan. Bila orang tanya, "Kamu sebenarnya nak apa?" Saya pun tak faham, saya pun tak tahu. "Kamu sebenarnya bahagia dengan suami?" Saya pun tak pasti bahagia atau tidak. Banyak perkara yang kita sendiri tak pasti tentang hati kita. Betul sih? Betul kan? Tetapi Allah Maha memahami kita. Allah sangat faham kita. Tetapi kita selalu meninggalkan Allah. Kita jarang betul-betul cepat mengadu pada Allah. Kita mengadu pada manusia dulu. Kita perlukan manusia, kita boleh mengadu pada manusia. Tetapi biarlah berbeza sikit bila kita dah belajar tentang nama Allah. Kasih sayang Allah, ya Wadud yang Maha mencintai, jadikanlah dalam hati suamiku mencintaiku, ya Allah. Contoh, setiap nama Allah Asmaul Husna tu kalau kita baca, kita akan nampak bagaimana kita nak berdoa dan meminta dengan Allah Subhanahu. Dengan bila kita tahu bagaimana nak meminta dengan Allah melalui nama-namanya. Allah sendiri yang perintahkan. Walillahil Asmaul Husna, bagi Allah nama-namanya yang mulia, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allah yang perintahkan kita. Masya Allah, mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini membuahkan ilmu yang membuahkan amal. Bukan hanya ilmu dengar, sedar, balik, buku ini berada di rak. Buku ini tidak dibenarkan berada di rak. Begitu. Perlu ada di mana? Di tempat tidur sebelah. Nak tidur, biar buku ni hempap muka kita. Sekarang ramai yang hempap muka telefon. Sambil tengok telefon tertidur, telefon jatuh atas muka. Bangun tidur, baca doa, duduk, buka telefon dulu. Belek-belek lambat masuk tanda sebab buka telefon dulu. Tengok WhatsApp, tengok itu, tengok ini. Biar kitab, biar buku duduk sebelah, kita boleh baca sampai ngantuk. Siapa yang susah nak tidur, baca buku, cepat tidur. Siapa yang tengok telefon memang tak boleh tidur. Sebab ada banyak gelombang tak bagus, dia punya cahaya tak bagus, memang dia efek semua. Tapi baca buku tak sampai satu muka surat dah tak nampak dah buku tu. Tapi lama-lama seronok. Kita kenal Allah sebelum tidur. Tidur itu mati yang sementara. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sekarang jam 10, lebih kurang hampir 2 jam juga kita ni. Betul ke jam 10? Ya, jam 10.
Aqulu qawli hadza, saya menyelesaikan kata-kata saya sekadar ini. Wa astaghfirullahal azim, dan saya mohon ampun kepada Allah ya Ghaffar. Astaghfirullah, Allah ya Ghaffar. Astaghfirullahal azim, ada dua nama Allah di situ. Al-Ghaffar dengan Al-Azim. Macam sikit-sikit. Lepas kita zikir, lepas solat kita zikir semua Asmaul Husna, perasan atau tidak? Astaghfirullahal azim, Al-Ghaffar, Al-Azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum, Hayyu Al-Qayyum. Wa atubu ilai, Allah At-Tawwab. Sebenarnya zikir kita lepas solat semua adalah gabungan nama Allah Asmaul Husna. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa nama Allah? 3. Alhamdulillah, Allah ya Hamid. Allah itu nama Alhamdulillah. Rabbil Alamin, Rabb nama Allah yang ke-6. Baru 2 ayat. Ar-Rahman Ar-Rahim, dah 8. Maliki Yaumiddin, Malik nama Allah seterusnya. Sebenarnya Al-Quranul Karim adalah rantaian daripada nama Allah ke nama Allah seterusnya. Selepas kita belajar kitab ni, baca, nanti bila kita baca Quran je, kita sentiasa akan alert, akan nampak ini nama Allah lagi, nama Allah lagi, nama Allah lagi. Sekali-sekala buat pertandingan dengan anak-anak, suami isteri satu keluarga. Pilih satu muka surat Al-Quran, siapa yang boleh keluarkan nama Allah, ditanda ini nama Allah ke, ini nama Allah, dia akan buka balik buku ni. Dia akan buka, ini pun nama Allah, ini pun nama Allah. Akhirnya satu muka surat kadang-kadang ada puluh-puluh nama Allah. Seronok bila kita mula belajar nama Allah Asmaul Husna. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tukar lagi. Sebab ini dah last dah. Lepas ni mau pulang dah ke Semenanjung. Kami sayang kita orang. Kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Diserahkan kembali kepada pengerusi majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar.